Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahimi bin Johan, bernombor matrik D202020964443. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang teori moral. Karya yang baik harus mengutamakan moral dan karya yang tidak mementingkan moral dianggap tidak bernilai. Karya sastera sebagai hasil seni perlu mendapat sanjungan. Kemuliaan sesebuah karya terletak pada unsur-unsur falsafah, pemikiran atau idea yang dibawa dalam karya berkenaan. Ketinggian moral yang diungkapkan dalam karya menunjukkan ketinggian mutu karya berkenaan. Pendekatan moral merupakan satu kaedah mencari nilai-nilai murni dalam karya sastera. Kepentingan aspek moral sebagai teladan atau contoh terhadap pembaca. Pengukuran moral di dalam karya sastera berkait rapat dengan nilai-nilai moral yang diamalkan dalam masyarakat di mana karya itu dilahirkan. Jika aspek moral itu bertentangan dengan amalan moral masyarakat, ianya dianggap karya yang kurang bermutu. Dalam kritikan sastera, pendekatan moral ini boleh dianggap tua. Pendekatan ini telah digunakan sejak zaman Greek lagi. Pendekatan ini pernah digunakan oleh Aristotle, sementara Plato pernah menggunakan pendekatan ini dalam membuat penilaian puisi pada zamannya. Sastrawan Barat berpendapat bahawa hasil kesusasteraan yang baik mestilah bermutu, menggambarkan kebenaran dan memperlihatkan kesungguhan yang tinggi serta sesuai dengan iklim dan amalan masyarakat pada zaman itu. Dalam tahun-tahun 1950-an, golongan moralis adalah merupakan golongan pengkritik yang sangat aktif. Antara tokohnya adalah seperti D.H. Lawrence, John Middleton Murray, J. Arnold, F.R. Lewis dan T.S. Eliot. Kebanyakan idea mereka berpendapat kritikan moral bergantung pada nilai baik dan buruk di mata masyarakat. Dalam zaman kegelapan Eropah atau Dark Age, telah muncul genre morality play yang menceritakan kisah-kisah Nabi daripada Bible, membicarakan tanggungjawab paderi di gereja dan mengemukakan cara-cara untuk memperbaiki perangai manusia. Karya sastera khasnya drama pada masa itu memberikan panduan kepada pengkaji untuk membina teori nilai dan sastera dalam kritikan, sehingga kan prinsip kritikan ditentukan oleh isi dan moralitinya. Kemudian muncul zaman Renaissance, iaitu zaman kebangkitan Eropah yang meletakkan manusia mempunyai taraf lebih tinggi daripada haiwan dan membezakannya ialah sifat ta'akulan dan moralnya. Pada zaman ini, karya sastera harus menghidupkan watak yang benar-benar rasional dan bermoral. Oleh itu, terciptalah aliran humanism dan atau kemanusiaan yang meletakkan manusia ialah pusat kehidupan alam yang bertaraf tinggi dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ketinggian taraf manusia itu adalah ditentukan oleh moral, dan moral itu menentukan manusia perlu mempunyai peraturan, disiplin dan batasnya. Sejak dari itu, humanism dan moral mulai mendapat perhatian daripada para pengkritik yang berpendekatan moral untuk dijadikan dasar kritikan. Pendekatan moral lebih menekankan kepada penilaian moral dan hubungan budaya, iaitu penilaian bercorak agama, kebudayaan dan falsafah. Penekanan dalam kritikan lebih kepada soal baik buruknya sesuatu unsur yang terdapat dalam sesebuah karya. Unsur-unsur negatif akan dikecam, sebaliknya unsur-unsur yang positif dan membina
akan disanjung dan dipuji. Menurut Atas Semi, pendekatan moral bertolak dari dasar pemikiran bahawa sesuatu karya sastera dianggap sebagai satu medium yang paling berkesan dalam membina moral dan kepribadian sesuatu kelompok masyarakat. Moral dihubung kaitkan dengan kegiatan manusia yang dipandang baik atau buruk. Aspek moral merupakan salah satu unsur mendidik yang memberi pengajaran dan perlu menjadi dasar sesebuah karya sastera. Para pengkritik moral berpendapat bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat atau manusia untuk menerima nilai-nilai yang baik. Antara pendekatan yang digunakan dalam teori moral adalah dengan memberikan pendekatan kepada isi teks yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip moral berbanding bentuknya. Aspek isi ialah cerita dan persoalan yang menjadi isu semasa, dan bentuk hanyalah sebagai alat untuk menyampaikan isi atau moral. Pengkritik akan menghubungkan isi teks dengan realiti di luar teks untuk mengukuhkan signifikasi moral yang dikritik. Mereka beranggapan bahawa teks kesusasteraan bukan sahaja sebagai satu hasil seni, tetapi melalui isi dan matlamatnya mampu menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang baik dan sempurna. T.S. Eliot berpendapat bahawa terdapat fungsi lain dalam kesusasteraan selain daripada fungsi seni atau fungsi estetik. Pendekatan moral juga berpendapat bahawa hasil sesebuah karya sastera adalah ciptaan yang harus disanjung dan dimuliakan. Karya yang baik seharusnya bermoral, dan keunggulan sesebuah karya adalah bergantung kepada ketinggian moral dalam karya tersebut. Manakala karya yang tidak bermoral pula dianggap tidak bernilai. Hal ini berlaku kepada para pengkritik moral beranggapan bahawa kesusasteraan sesuai dijadikan alat untuk mengajar dan mendidik masyarakat untuk menerima nilai-nilai yang baik. Oleh itu, pengkritik akan mencari nilai-nilai yang baik dalam sesebuah karya yang dikaji, dan sekiranya tiada atau kurangnya nilai yang baik dalam sesuatu karya, maka pengkritik akan berpesan kepada penulis agar menghasilkan karya yang lebih bermoral pada masa akan datang. Ukuran moral merupakan sesuatu yang subjektif dan bergantung kepada nilai sesuatu masyarakat, kerana setiap masyarakat mempunyai nilai dan etikanya yang tersendiri. Karya-karya bermoral diberikan penghargaan. Karya yang bermutu merupakan sebuah karya yang bermoral. Ketinggian mutu karya bergantung kepada ketinggian moral yang dipaparkan dalam karya berkenaan. Karya-karya sedemikian harus disanjung dan dihargai kerana mengandungi ketinggian mutunya. Karya sastera mempunyai peranan untuk memaparkan aspek moral yang dapat diterima oleh masyarakat. Karya-karya yang tidak mementingkan moral akan dianggap sebagai karya yang tidak bernilai. Jika sesebuah karya itu baik tetapi gagal untuk memaparkan aspek moralnya, ianya tidak akan diterima sebagai sebuah karya yang besar. Karya sastera sebagai fungsi pensejarahan. Karya yang besar perlu mengandungi motif moral yang dapat membina manusia, tamadun dan sejarah. Karya sastera menampilkan lambang zaman dengan mengutamakan kecemerlangan pensejarahan bangsa. Karya sastera memberi sumbangan ke arah memartabatkan sesuatu bangsa, dan karya itu sendiri mencipta suatu sejarah bangsa berkenaan.
Ianya mengandungi pemikiran yang universal, sifatnya serta karya tersebut dapat diterima umum. Membaca isi karya tanpa meninggalkan komponen yang lain dalam struktur penciptaan karya. Pengkritik akan mencari persoalan yang dipaparkan dalam karya sastera. Kesimpulan dibuat terhadap pemikiran yang mahu diketengahkan oleh pengarang melalui karyanya. Mencari mesej yang dibawa dalam karya. Mesej menjadi amanat atau risalah dalam karya, di samping mempunyai kaitan dengan motif atau tujuan penciptaan karya. Hasrat dan tujuan pengarang ini dapat dijelaskan dan dikupas melalui mesej dan perutusan yang mahu disampaikan. Melihat falsafah, ideologi atau semangat yang dibawakan dalam karya sastera. Melihat apakah ideologi atau propaganda yang dipaparkan oleh pengarang melalui karya sastera dan bagaimana ideologi itu mahu diindoktrinasikan kepada pembaca. Membincangkan secara kritis dan ilmiah aspek didaktis dalam karya. Huraian dibuat berdasarkan peristiwa, perwatakan, latar dan bahasa yang digunakan. Pengkritik menjelaskan moralnya satu persatu dan membuat kesimpulan betapa pentingnya kepentingan moral yang dibawa dalam karya berkenaan, ataupun membuat kesimpulan moral penting yang dibawa dalam karya berkenaan. Aspek seni dan kreativiti karya tidak harus diabaikan di samping menyatakan penilaian moral yang dikemukakan dalam karya berkenaan. Moral tidak semestinya ditumpukan kepada sesuatu yang baik semata-mata. Malah aspek negatif itu sendiri memiliki moral yang dijadikan renungan. Sekian daripada saya. Terima kasih.